Semua tu hak milik dia belaka. Dia nak padamkan orang ni, dia tetap 60, nak jadi 80, boleh. Dia nak pendekkan daripada 80, duk buat khianat atas bumi, menyusahkan orang ni, daripada aku panjangkan usia dia, baik jadikan pendek pun boleh juga. Boleh belaka. Dalam ayat ni sebut, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu. Duduk di dia semua kekuasaan tersebut. Dia nak padam pun boleh, dia nak tetapkan kekal dengan apa yang diputuskan pun boleh juga. Semua tu ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala secara azali. Baik. Yang tu kalau kita ambil faham bahawa hadis ni cerita tentang hakikat Allah Taala memang akan tambah usia orang yang berbakti kepada mak dan ayah dia secara hakiki. Ada juga ulama kata panjang sini tidak panjang hakiki, tapi panjang secara kias, secara majaz je, secara kiasan je. So panjang tu panjang yang macam mana? Panjang tu dari sudut barakah umur dia. Umur dia tetap samalah sebagaimana yang Allah Ta'ala tulis. 45 lah. Tapi tengok kepada apa yang dia tinggal, kebaikan yang dia buat, seolah-olah umur dia tu macam 100 tahun. Tuan-tuan tengok Al-Imam Nawawi meninggal umur dalam 40-an je. Ketika usia 40-an je dia meninggal. Tapi apa yang dia tinggal kepada umat, seolah-olah umur dia lebih daripada 40-an. Orang muda mana boleh sediakan ilmu sebanyak tu. Tapi begitulah hebatnya bila mana Allah Ta'ala nak orang ni kekalkan kebaikan dia walaupun selepas mati. Maka selepas mati tu orang duk baca kitab dia, orang duduk terjemah kitab dia, orang duk sebut lagi nama dia Fulan bin Fulan, daripada Fulan bin Fulan, ulama tu, ulama ni dan sebagainya. Maka disebut-sebut tu seolah-olah macam dia masih lagi hidup. Masih lagi hidup sebab disebut-sebut lagi nama dia. Adapun kita mati tak ada lah orang sebut lepas dia ada mati. Kecuali kita tinggal kebaikan. Orang akan kenang orang akan kenang bila-bila, sampai bila pun orang akan ingat kebaikan-kebaikan yang kita buat. Tapi kalau kita buat kejahatan, jawab dia orang nak sebut pun benci. Orang tak nak sebut pun nama kita. Baik. Yang tu ada dua makna yang saya sebutkan. Jadi para ulama bila besarnya untung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ini saya sebut dah beberapa kisah itu, macam mana ulama ni berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua dia. Antaranya kisah yang saya sebut Al-Imam Haywah ibn Shuraih. Haywah bin Shuraih ini sezaman dengan Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari ada mengambil hadis daripada Al-Imam Shuraih. Haywah bin Shuraih ni. Dia adalah seorang ulama Mesir, faqih muhaddis. Seorang ulama hadis dan seorang fuqaha, seorang yang faqih dalam agama. Seorang ulama Mesir yang hebat. Dalam ni pun ada rasanya hadis yang diambil oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Haywah bin Shuraih. Haywah bin Shuraih ni satu-satu majlis ilmu dia dihadiri oleh lebih kurang 5,000 orang. Penuh dalam majlis dia 5,000 orang. Malam ni tak nampak orang. Malam ni nampak kurang sikit. Awak tak apa, orang yang tak datang tu dia ambil al-akhdhu bil asbab. Dia ambil asbab, syariat ajar juga. Suruh ambil sebab nak mengelak daripada jangkitan virus, duduk di rumah. So dia al-akhdhu bil asbab. Kita puji juga yang hadir ni yang yakin dengan Tuhan. Selagi mana aku duduk dalam beribadat, pasti Allah Ta'ala akan jaga aku. Dengan barakah majlis ilmu, Allah Ta'ala tolak bala-bala. Dengan barakah majlis hadis Nabi, diangkat bala-bala daripada kita dan ahli keluarga. Itu ya juga, asbab juga dia panggil. Asbab secara maknawi. Orang yang tak keluar daripada rumah, asbab secara hissi. So dua-dua mengambil asbab. Dipuji oleh agama. Jangan celah. Jangan celah ya perangai itu. Baik. Mana tadi? Jadi Haywah ni, dalam majlis dia 5,000 orang pelajar-pelajar duk mari ambil hadis daripada dia. Tapi disebutkan oleh para ulama, pernah saat Haywah ni sedang mengajar, mak dia panggil.
Mak dia panggil. Ada riwayat sebut mak dia panggil suruh bagi makan pada ayam yang dia belah. Ada riwayat kata mak dia panggil suruh suruh potong ayam. Maknanya sembelih ayam, potong ayam. Jadi dia pun pergi berhenti sekejap pergi. Buat kerja tu dia mari dalam keadaan tangan lengan baju dia bersinsing yang dipanggil. Belipak gini. Kemudian tangan dia basah. Maknanya dia baru selesai menolong mak dia. Dia tinggal anak murid dia lebih kurang dalam 5,000 orang duk tunggu duk mengaji hadis dengan dia kerana berkhidmat kepada mak dan ayah dia. Mak dia lah dalam kisah tersebut, dalam kisah tersebut mak dia. Hasil daripada bakti dia pada mak dia tu, Haywah bin Shurah ni adalah orang yang mustajab doa dia. Mustajab doa dia. Bahkan Allah Ta'ala angkat dia sehingga sampai ke ta'ab wali min awliya illahi salihin. Sepupu dia, Haywah ni, ada riwayat menyebutkan gaji dia lebih kurang berapa ratus? 60 dinar. 60 dinar ni tuan-tuan kali. Lebih kurang gitu lah tuan-tuan cek balik lah riwayat hadis. Cerita tersebut. Lebih kurang 60 dinar. Tuan-tuan kali 1 dinar berapa sekarang ni? Maknanya gaji dia puluh-puluh ribu. Tapi Haywah ni walaupun gaji besar, tak pernah dia buat balik gaji yang besar tu ke rumah dia. Habis dia infak harta benda yang dia ada. Tapi tiap-tiap kali dia infak, dia balik ke rumah, katakanlah 30 dinar yang dia dapat dia infak. Dia balik ke rumah, dia angkat tilam dia, tengok-tengok ada pula 30 dinar. Dia infak 30 dinar, balik bawah katil, bawah tilam dia ada pula 30 dinar. Dia ganti tu. Tak habis harta dia. Sehingga sepupu dia, bila tengok apa yang berlaku kepada Haywah, nak buat juga. Dia pun buat juga. Bila buat 30 dinar dia bagi, balik rumah, angkat tilam tak ada 30 dinar. Cerita kepada Haywah, macam mana mu buat ada, aku buat tak ada? Dia kata, jawab Haywah, dia kata, Al-Imam Haywah kata apa? Dia kata, aku buat dengan yakin. Adapun engkau buat tajribah, dia kata. Engkau buat nak menguji Tuhan. Nak menguji orang nak menguji yang maha kaya. Mana boleh uji yang maha kaya? Yang maha kaya memang dia kaya sungguh. Kita tak percaya dengan kekayaan dia. Maka dia tahanlah daripada kita. Dia yakin dengan kekayaan Tuhan. Mana pernah habis khazanah Allah Subhanahu wa taala? Walau kau bagi sebanyak mana pun khazanah Allah Taala tak akan berkurang walau sedikit. Jadi aku bagi dalam keadaan aku yakin dengan Allah Taala akan bagi balik, akan pulangkan balik setiap anugerah setiap pemberian daripada hamba dia. Maka engkau bagi dalam keadaan berbeza dengan aku. Patutlah engkau tak dapat balik apa yang kau bagi. Cuma nak sebutnya Haywah ni seorang yang alim, ulama besar, ramai anak murid yang datang mengaji dengan dia. Saat mak dia panggil, dia tinggal jemaah dia untuk berkhidmat kepada mak dia. Jadi hidup dia barakah. Tuan-tuan boleh tengok banyak para ulama yang Allah Ta'ala jadikan doa mereka ni mustajab disebabkan oleh bakti mereka kepada orang tua. Ni petua, kalau tuan-tuan nak doa mustajab, kita minta dengan Allah Ta'ala kabulkan doa kita. Tengok jalan salah satu daripadanya ialah bakti kepada mak dan ayah kita. Baik. Itu satu yang lepas. Yang malam ni, hadis 23 ni. Baik. Dalam hadis yang ke-23 ni, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Jika salah seorang daripada kedua orang tua tu, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan uff. Kataan uff ni Imam Ghazali, dia banding. Uff ni dia kata, macam
macam apa? Macam sisa yang terlekat di celah kuku. Tu sebesar tu je. Dia kata, engkau sebut kepada mak engkau, dah dikira sebagai derhaka. Kalau nada tu nada yang boleh menyinggung perasaan. Sebab tu diambil kira naghamat. Nagham maknanya irama nada percakapan seorang anak dengan mak dia. Nada ni nada yang apa? Nada yang menyinggung, nada yang tinggi, nada yang marah. Maka nada-nada tu walaupun sekadar perkataan of. Of Imam Ghazali kata kecil sangat. Sekecil mana? Sekecil sisa makanan yang ada di bawah kuku tu dia tu. Bersatu lah. Sebesar tu kau buat pada mak dalam keadaan bonda ibu kita terasa, maka dah dikira sebagai menderhakai dia. Itu besar. Besarnya tanggungjawab ataupun benda yang kita perlu buat kepada mak. Dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka. Tengking sergah lagi lah. Tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidikku semasa kecil. Baik. Ibnu Abbas kata apa ayat ni? Maka telah dimansuhkan dengan ayat di dalam surah Al-Bara'ah. Ini kata Ibnu Abbas. Ayat yang kita bacakan tadi, imma yablughanna indakal kibar tu, ayat ni sudah dimansuhkan dengan ayat di dalam surah Al-Bara'ah ataupun nama lain dia surah At-Taubah. Firman Allah Ta'ala, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri, sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Tu nyata tu maknanya selepas daripada mati dia lah. Selepas daripada mati dia, mati dalam kufur. Mak dan ayah kita, misal contohnya, kita mu'allaf meluk Islam, convert daripada tidak Islam kepada Islam. Mak kekal dalam keadaan kafir, meninggal dia dalam keadaan kafir, maka pada masa tu tak bolehlah kita nak doa minta supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa. Tapi selagi mana dia hidup, boleh kita berdoa pada Allah Ta'ala supaya diberi hidayah oleh Allah Ta'ala kepada dia. Baik. Hadis ni bab tidak dibenarkan memohon ampun kepada bapa yang musyrik ataupun mak yang musyrik. Hadis ni jadi persoalan juga. Khususnya ialah pada mak dan ayah Nabi. Dia jadi persoalan yang ulama singgung. Persoalan yang berkaitan dengan Nabi pernah minta izin dengan Allah untuk beristighfar kepada mak dia dalam satu hadis ahad. Hadis ahad ni maknanya hadis yang tak sampai tahap mutawatir. Tahap mutawatir ni maknanya periwayat hadis berjumlah yang ramai, khususnya di zaman sahabat. Maknanya daripada zaman sahabat dengan Nabi tu ramai dengar hadis ni daripada mulut Nabi. Maknanya dengar perkataan ni daripada mulut Nabi. Jumlah yang begitu ramai sehingga mustahil mereka semua ni pakat nak berbohong. Itu dipanggil hadis mutawatir. Pindah kepada zaman tabi'in, ramai juga zaman tabi'in yang meriwayatkan hadis tu daripada sahabat. Begitulah zaman tabi'in. Adapun hadis ahad ni maknanya jumlah sahabat yang pentingnya di zaman sahabat dengan Nabi lah. Sebab boleh jadi daripada zaman sahabat turun ke zaman tabi'in, ramai dah ulama tabi'in yang pi ambil hadis ni daripada sahabat. Yang pentingnya di zaman sahabat tu tak ramai sahabat yang mendengar hadis tersebut.
Boleh jadi seorang, boleh jadi dua orang, boleh jadi tiga, tapi tak sampai jumlah mutawatir. Maknanya kalau tiga orang ni pakat boleh jadi lagi, dia pakat nak berbohong. Sebab apa? Baru dua orang, baru tiga orang. Tapi kalau 100 orang, 150 orang daripada kalangan sahabat ataupun lebih daripada tu, mustahil lah dia pakat ramai-ramai. Mari kita pakat bohong, kata hadis ni Nabi sebut padahal Nabi tak sebut. Jadi hadis mutawatir dengan hadis ahad. Ada hadis ahad yang disebutkan Nabi kata, aku minta izin, ista'zantu rabbi. Aku minta izin dengan Tuhan aku. An astaghfira li ummi. Aku nak beristighfar untuk mak aku. Dia nak istighfar untuk mak dia, nak minta ampun bagi pihak mak dia. Maka Nabi kata, falam ya'dhanli. Allah Ta'ala tak izinkan aku untuk beristighfar tu. Kemudian aku minta izin untuk ziarah kubur. Kemudian aku minta izin untuk ziarah kubur mak aku. Dah istighfar dia tak izin, maka aku minta izin untuk ziarah kubur mak. Maka kata Nabi, fa'adhina li, maka Allah Ta'ala izinkan aku. Hadis ni lah yang sebahagian daripada agamawan kita menyatakan bahawa mak dan ayah Nabi ni kafir. Hadis ni lah, dengar dulu penjelasan ni, nak cerita ni. Jangan tidur masa ni. Saat gitu tuan-tuan kata, Ustaz Afizi kata mak ayah Nabi kafir. Dengar nak cerita ni. Baik. Sebab hadis ni cerita tak boleh istighfar. Takut-takut nanti tuan-tuan baca, Nabi beristighfar pada mak dan ayah dia. Ataupun tuan-tuan baca hadis ahad tadi, Nabi pun minta izin dengan Tuhan nak istighfar, Allah Ta'ala tak izin. Memang betul lah pendapat ulama yang mengatakan bahawa mak dan ayah Nabi itu kafir. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tak kata gitu. Tunggu, ada jawapan nanti saya sebut. Baik. Satu, hadis ahad. Yang kedua, ada satu lagi hadis ahad juga. Hadis ni hadis ahad, dua-dua hadis ahad. Maknanya yang meriwayat lebih kurang seorang dua orang gitu. Yang meriwayatkan hadis di zaman sahabat. Maknanya sahabat dengan Nabi hanya seorang dua aja dengar. Baik. Satu lagi, ada seorang lelaki datang bertemu dengan Rasulullah. Lelaki itu tanya kepada Rasulullah, aina abi? Ayah aku duduk mana? Ayah dia yang dah meninggal dah tu, dia tanyalah Nabi, aina abi? Di mana ayah aku duduk? Maka Nabi pun jawab, Nabi kata finnar. Nabi kata ayah engkau dalam neraka. Bila dah dengar ayah dia duduk dalam neraka, Nabi jawab, sedihlah seorang anak ni. Kok mana pun akan duka cita. Maka anak ni bila falamma qafa, maka bila mana dia pun berpaling, berlalu tak jauh daripada Nabi, maka Nabi pun panggil balik. Nabi panggil da'ahu faqala, Nabi panggil balik. Nabi pun kata, inna abi wa abaka finnar. Nabi kata, ayah aku dan ayah engkau dalam neraka. Tu Nabi jawab gitu. Nabi beritahu. Baik. Dua hadis ni lah yang jadi pertikaian, perbalahan. Perbalahan. Ada dulu seorang agamawan yang keluar dalam radio IKIM. Isu ni dulu dia duduk masuk dalam radio IKIM, dia baca tafsir, dia mentafsirkan ayat Quran sampai di isu ni. Maka dia mengambil pendapat yang mengatakan mak dan ayah Nabi kafir, sufinnar lah bila kafir lah. Maka orang pun kritik Orang kritik, maknanya pembacaan boleh jadi tak meluah ataupun tak sampai ke pendapat ulama yang mengatakan ataupun ulama yang menjawab balik hadis-hadis ni. Jadi diberhentikan daripada IKIM. Jadi isu-isu macam ni kita kena teliti, sebab Syekhna Syekh Fuad Kamaluddin Al-Maliki pernah sebut berkenaan dengan hadis-hadis ni hadis yang berkaitan dengan Nabi. Mak ni mak siapa? Ayah ni ayah siapa, dia kata. Kita nak bercakap tentang mak dan ayah siapa? Kita nak bercakap tentang mak dan ayah Nabi. Kita bukan nak bercakap, saya ambil contoh. Kita bukan nak bercakap tentang mak dan ayah Abid Liu. Kita bukan nak bercakap tentang mak dan ayah Ustaz Farid Ravi.
Kalau katakanlah, saya tak pasti mak dan ayah dia status dia macam mana. Kalau katakanlah tuan-tuan mengatakan mak dan ayah agamawan ini berada di dalam neraka, sudah cukup untuk mendukacitakan dia. Walaupun dia tahu bila mana mak dia mati atas kafir, atas tak beriman pada Allah Ta'ala. Memang dah gitu dah hukum Allah Ta'ala. Tapi tuan-tuan duk ulang, duk sebut isu tu di depan dia, pasti akan mendukacitakan dia. Senyap-senyap sudahlah. Walaupun kita kata aku nak pegang pendapat ni lah sebab Nabi sebut clear dalam hadis ni. Senyap-senyap sudahlah, tak payah ceritalah pada masyarakat. Kalau cerita pun tak ada apa, tak cerita pun tak ada apa juga. Tak ada dengan sebab kita tak tahu mak dan ayah Nabi ni kafir ataupun tak kafir, ke syurga ataupun ke neraka. Tak jatuh kufur pun kita. Tapi orang hari ni dia nak jaja benda-benda begini. Dia nak jaja. Sebab nak jaja je lah. Ulama jawab supaya apa? Supaya kita clear punya pegangan. Sebab kita sedang berbicara tentang mak dan ayah Nabi. Tuan-tuan nak jadi orang yang mendukacitakan hati Rasulullah. Dengan kita duk sebut, mak ayah Nabi kafir masuk neraka. Mana Islam dia? Masa tu tak Islam lagi kita sebut gitu. Andai Rasulullah ada, dukacita tak Rasulullah? Dukacita. Apatah lagi masih ada pendapat ulama yang mengatakan mak dan ayah Nabi tidak ke neraka. Bahkan mati ala millati Ibrahim. Mati atas agama Nabi Ibrahim. Kenapa pendapat ni kita tak ambil? Supaya apa? Supaya kita dengan Nabi murni. Supaya kita jadi umat yang menggembirakan hati Rasulullah. Sepatutnya kita sebagai umat menyerahkan urusan tersebut kepada Allah Ta'ala. Ataupun lebih baik kalau kita nak berpegang dengan pendapat ulama yang mengatakan mak dan ayah Nabi ni adalah ala millati Abi Ibrahim. Di atas agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Dua hadis tadi, ulama jawab dulu. Ulama kata apa? Yang atas tadi, Nabi minta izin. Allah Ta'ala tak izin untuk istighfar. Nabi minta nak ziarah kubur, maka Allah Ta'ala izin ziarah kubur. Maka kata ulama, tak ada pun dalam hadis ni penjelasan bahawa ibu baginda Nabi tu duduk dalam neraka. Tak ada dalam hadis ni sebut. Tak boleh istighfar sebab mak kamu adalah ahli neraka. Tak ada. Allah Ta'ala hanya tak bagi je. Tak bagi. Boleh jadi mak ayahmu ni mati dalam dalam tempoh ahlul fatrah. Dalam tempoh tak diutus Nabi dan Rasul. Mereka buat apa pun cuci. Dah mau nak istighfar buat apa lagi? Tak payah istighfar lah. Gitu. Ulama ambil faham gitu. Hadis yang Nabi minta izin dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak izin ni, maknanya kalau aku suruh kalau aku benarkan engkau izin beristighfar kepada makmu, seolah-olah macam mak engkau ni ada dosa besar, banyak pula dosanya. Mu kena minta izin beristighfar pula bagi pihak mak engkau. Sedangkan banyak lagi saya akan sebut nanti dalil-dalilnya. Jadi ulama kata dalam hadis ni tak ada sebut secara jelas, secara terang bahawa mak dan ayah dia adalah daripada kalangan ahli neraka. Cuma tak diizin je, tak diizin untuk beristighfar. Boleh jadi ada sebab-sebab lain. Ulama sebut gitu. Baik. Kemudian dalam hadis yang kedua, hadis berkenaan dengan Nabi kata, inna abi wa abaka finnar. Ayahku dan ayah engkau dalam neraka. Ulama kata, boleh jadi Nabi guna perkataan abi di situ yang ada double meaning. Dipanggil istilah dalam bahasa dalam balaghah dipanggil tauriyah. Tauriyah. Perkataan tauriyah ni maknanya satu perkataan ada dua makna. Satu makna dekat. Makna dekat ni makna yang bila kita sebut je orang akan faham. Makna yang cepat tu. Bila sebut ayah kan? Ayah lah. Tapi orang Arab dia guna ayah ni juga untuk pak saudara. Pak saudara digunakan juga dengan nama, dengan perkataan abi. Dengan perkataan ayah. Sebagaimana Nabi Ibrahim menggunakan kepada pak saudara dia Azar. Itu pak saudara dia, bukan ayah dia.
Tapi dia guna perkataan abi. So perkataan abi ni dalam penggunaan orang Arab digunakan untuk ayah dengan makna dekat, makna yang cepat orang tangkap di fikiran. Satu lagi dengan makna pak saudara. Supaya Nabi Ibrahim jawab pada bini dia, ni siapa perempuan ni? Akhi, dia kata. Saudara seagama kita lah, orang mudah fahamnya. Saudara seagama. Padahal saudara seagama, makna yang lebih jauh sikit ialah bini aku. Yang nombor 2. Gitu. Kena belajar bab tauriah ni kalau nak bini 2. Supaya apa? Supaya kita sebut satu perkataan, orang pun faham perkataan yang cepat tu. Orang tak faham makna yang kedua yang kita maksudkan. Semua nak sebutnya, para Nabi ni memang terpelihara daripada menipu. Dia tak menipu. Kita memang menipu terus. Menipu terus. Sebab apa? Nak menghalalkan perkahwinan yang kedua dibuat di sempadan Thailand. Menipu, terang-terang kita menipu. Kena belajarlah bab tauriah. Macam dalam Syiah lah. Dalam Syiah ada juga. Taqiyah dipanggil. Saat dia mari duduk sekali dengan kita, orang nampak molek. Macam Sunni dia. Tapi saat mari sambutan dia, jawab dia nampaklah zahirnya. Rupa-rupanya Syiah dia ni. Duk molek-molek bucak dalam TV katakanlah. Nampak Sunni ya dia. Tapi tengok hari-hari kebesaran Syiah, ada dia duduk luar negara. Contoh tuan-tuan tuan-tuan nampak siapa-siapa lah. Contoh ni. Contoh. Tuan-tuan kan kerajaan sekarang ni, jangan marah. Baik. Cuma nak sebutnya gitu tuan-tuan. Dalam Syiah ada taqiyah. Dalam Balaghah ada tauriah nama dia. Yang kita panggil double meaning. Ada 2 makna. Ataupun triple meaning. Tak kira lagi lah. Dia ada makna yang cepat kita tangkap. Ada makna yang jauh kita tangkap sebelum kena bagi huraian baru kita faham. So abi sini boleh jadi ulama kata dengan makna pak saudara dia. Siapa pak saudara dia? Abu Talib. Abu Talib confirm. Abu Talib confirm. Adapun ayah dia meninggal sebelum Nabi diutuskan jadi Nabi. Lebih awal lagi. Adapun pak saudara dia selepas dilantik jadi Nabi dah. So pak saudaraku memanglah, pak saudaraku ni memang finnar dalam neraka. Bahkan dalam hadis lain sebut kan. Cuma diringankan azab tu lah. Baik. Adapun di sisi ulama-ulama yang mengatakan mak dan ayah Nabi ni tidak musyrik. Mak dan ayah Nabi ni adalah orang yang Muslim. Orang yang daripada kalangan ahli syurga. Satu, ulama sebut nenek moyang Nabi ni adalah daripada kalangan ahlul fatrah. Satu. Ahlul fatrah ni maknanya satu tempoh masa yang tak diutuskan Nabi dan Rasul. Tu dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut tu. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ. Dan tidak sama sekali kami mengazabkan mereka tu. Hatta nab'atha rasula. Sehingga kami utus kepada mereka seorang Rasul. Bila utus, maka Rasul tu dah menyampaikan dah risalah dia. Hukum hakam daripada Allah. Tiba-tiba mereka tu engkar juga. Maka barulah dikenakan azab seksa. Masuk neraka. Adapun tak ada Nabi, tak ada Rasul. Habis dah zaman Nabi Isa. Maka orang duduk jauh dengan zaman Nabi Isa nak sampai kepada bangkit Nabi Muhammad. Maka pada masa tu, apa yang dia buat tak diambil kira. Tak diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyaklah dalil, bukan satu ayat tu saja. Ada 2-3 ayat dalam Quran yang menyebutkan berkenaan dengan orang yang bergelar Ahlul Fatrah ni. Baik, satu. Yang kedua, ulama berdalil dengan ayat Quran juga. Allah Ta'ala sebut وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. Taqallub ni maknanya berpindah-pindah engkau. وَتَقَلُّبَكَ. Dan engkau berpindah-pindah فِي السَّاجِدِينَ. Di dalam orang yang sujud semuanya. Ni Ibnu Abbas tafsir. Ibnu Abbas kata apa dalam ayat tu? Ibnu Abbas kata maksud dia ialah dalam atau antara sulbi nenek moyang Nabi. Mula daripada Adam, Nuh, Ibrahim sehinggalah sampai ke keluarga Rasulullah. Tu kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni siapa? Memang hibrul ummah. Ibnu Abbas ni bukan calon-calon orang. Dia ni ibarat seperti permata kepada ilmu.
Lautan kepada ilmu. Ibnu Abbas ni yang didoakan oleh Rasulullah dengan barakah ilmu. Maka Ibnu Abbas mengatakan wa taqallubaka fis sajidin, tu maksudnya engkau wahai Muhammad berada daripada Adam ke Nuh ke Ibrahim sehinggalah sampai kepada Abdullah, kepada Aminah. Engkau ni berada di dalam sulbi ataupun antara sulbi orang-orang yang sujud kepada Allah Ta'ala. Maknanya awal duduk dalam sulbi Adam alaihi salam, Nabi. Pindah masuk dalam sulbi anak Adam yang baik tu. Pindah lagi sehinggalah sampai kepada Nabi Nuh, sehinggalah sampai kepada Nabi apa? Nabi Ibrahim alaihi salam, masuk ke dalam sulbi Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian apa? Hajar, kemudian pindah lagi sehinggalah sampai kepada Abdullah, Abdul Muttalib, Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah, orang yang berada di zaman apa? Zaman tiada utusan Nabi dan Rasul. Pindah kepada ayah dia Abdullah. Kemudian masuk ke dalam rahim ibu dia Aminah. Semua tu adalah orang-orang yang suci bersih belaka. Sehinggalah keluar baginda Nabi daripada sulbi ataupun rahim orang-orang yang mulia ni. Tu di antara 2-3 dalil. Bahkan ada hadis lain lagi, hadis apa? Hadis yang Nabi sebut, aku ni adalah sebaik-baik kejadian, Nabi kata. Aku adalah sebaik-baik kejadian. Lalu dipilih kabilah. Manusia dijadikan kabilah-kabilah. Maka aku adalah daripada sebaik-baik kabilah. Sebaik-baik puak. Kemudian daripada kabilah yang besar tu manusia hidup berumah. Ada rumah-rumah, duduk dalam rumah masing-masing. Maka aku adalah orang yang terbaik di dalam rumah yang terbaik. Maka daripada rumah tu ada jiwa-jiwa yang baik. Maka aku adalah orang yang lahir daripada jiwa yang terbaik, yang ada dalam rumah yang terbaik, daripada kabilah yang terbaik, daripada makhluk ciptaan yang terbaik, kata Nabi. Ni hadis Ahmad dan Tirmizi sebut. Maka banyak sebenarnya sandaran ulama berkenaan dengan mak dan ayah Nabi ni. Ada ulama yang tawakuf, berhenti, tak akan mengatakan sama sekali mak dan ayah Nabi ni duduk dalam neraka ataupun kafir. Apatah lagi kita dengar pendapat dan dalil daripada sebelah ulama yang mengatakan bahawa hujah yang kuat mengatakan bahawa mak dan ayah Nabi ni duduk daripada kalangan Ahlul Fatrah, dan Nabi sendiri pun mengiyakan di dalam hadis dia bahawa dia daripada orang-orang yang baik. So orang yang baik ini maknanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. So mak dan ayah Nabi adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ahli syurga. Cuma Nabi tak istighfar sebab apa? Sebab Allah Taala tak izin. Tak izin tu boleh jadi sebab-sebab yang lain, bukan sebab mak dan ayah dia ni adalah orang yang kufur ataupun ahli neraka, tidak. Tu ulama jawab pada kita. Baik. Pegang yang tu beres. Dengar orang duk cerita mak ayah Nabi kafir. Risau kita sebab apa? Sebab takut melukakan jiwa ataupun hati Rasulullah. Sebab setiap yang kita ucap tentang Nabi pasti akan sampai kepada Rasulullah. Akan dibentang pada Nabi, wahai Rasulullah, ada seorang umatmu mengatakan mak dan ayah engkau kafir, mak dan ayah engkau dalam neraka. Tuan-tuan rasa Nabi duduk dalam kubur gembira ataupun duka? Duka. Bila berduka, maka kita sudah menyakiti hati Rasulullah. Yang tu yang ulama bimbang dan takut. Bila kita menyakiti Rasulullah, ibaratnya diharamkan pada kita syafaat Nabi. Nak cari mana syafaat Nabi lagi? Jadi kita beringat. Sebab apa? Sebab masih ada pendapat yang kuat berkenaan dengan mak dan ayah Nabi. Tu ulama tulis kitab, antara kitab yang ditulis oleh Mufti Mesir dulu, Dr. Ali Jumaah. Dr. Ali Jumaah ada tulis satu buku kecil. Kalau bagi buku besar kan tuan-tuan tak baca pula. Ada buku kecil je, nipis sangat-sangat, macam buku 35 je. Tapi sahih besar sikit lah. Nipis dia lebih kurang nipis tu lah. Ditulis oleh Dr. Ali Jumaah, jawapan kepada orang yang mengatakan mak dan ayah Nabi ni. Kalau tak silap saya, Syekh Fuad terjemah dengan tajuk status mak dan ayah Nabi, kalau tak silap. Kitab tu tajuk dia. Baik. Gitu. Cuma kita mak dan ayah kita orang biasa ni, kalau andai katakanlah mak dan ayah kita tu tidak beriman, mati dia dalam keadaan kufur tu, maka Islam mengharamkanlah kita beristighfar kepada mereka. Adapun ketika hidup doa banyak-banyak biar mereka diberi hidayah oleh Allah. Baik.
Hadis yang ke-13, babu birril walidil musyrik. Ni berbakti kepada orang tua ataupun secara khusus dalam tajuk ni ialah kepada ayah al-musyrik. Cuma diterjemah kepada ibu bapa. Kenapa terjemah ibu bapa dah tulis al-walid? Tu dipanggil min babit taglib. Min babit taglib maknanya sebut ayah rangkum semua. Bila sebut ayah je rangkum semua, mak masuk sekali. Baik. Pada menyatakan berbakti atau berbuat baik kepada ibu bapa yang musyrik. Haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Israil qala haddatsana Simakun an Mus'ab bin Sa'd an abihi Sa'd bin Abi Waqqas qala nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والثانية أني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا فنزلت يسألونك عن الأنفال والثالثة أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف فقال لا فقلت الثلث فسكت فكان الثلث بعده جائزا والرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل تحريم الخمر. Daripada Mus'ab bin Sa'ad, daripada bapanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini di antara apa? Di antara manaqib, manaqib seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Istimewanya Sa'ad bin Abi Waqqas ni sehingga turun 4 ayat turun berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang muda. Orang muda. Belasan tahun. Saat dia memeluk Islam tu. Saat dia berminat dengan Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas daripada keluarga yang hebat. Keluarga bangsawan, keluarga yang mulia. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas, dia punya jiwa dia daripada awal lagi tak berminat dengan apa yang dibuat oleh golongan musyrik ataupun kafir Quraisy pada masa tu. Jadi akhirnya disebut oleh Sa'ad bin Waqqas ni, dia kata, satu ketika dia kata aku pernah bermimpi, aku jatuh di dalam lautan yang sangat dalam. Zulumatin ba'duha fawqa ba'd, dia kata. Ayat Quran ada sebut itu. Kegelapan di atas kegelapan. Maknanya makin dalam, makin gelap, makin gelap, makin gelap. So kegelapan di atas kegelapan. Gelapnya. Dalam mimpi dia tu. Dia jatuh dalam lautan yang gelap tu. Kemudian dia tengok satu cahaya. Satu cahaya bulan masuk ke dalam lautan tersebut. Maka aku pun ikut dia tu. Fattaba'tuhu, maka aku pun ikut cahaya bulan tersebut sehinggalah aku timbul di satu tempat. Aku tengok di sana ada beberapa orang yang sudah mendahului aku. Antaranya siapa yang aku tengok dalam mimpi tu? Antaranya ialah Zaid bin Harithah. Antaranya ialah Ali bin Abi Talib. Antaranya ialah Abu Bakar As-Siddiq. Itu dalam mimpi dia. Kemudian dia kata setelah aku terjaga daripada tidur tersebut, maka tak lama kemudian daripada itu, aku dengar seorang Nabi mengajak manusia kepada Allah. Lantas aku pun tergesa-gesa. Cepat-cepat pergi bertemu dengan Rasulullah. Aku sampai nak memeluk Islam, bertemu dengan Nabi nak peluk Islam tu, aku tengok 3 orang tu dah ada dah. Aku tengok Zaid bin Harithah dah ada, aku tengok Sayyidina Ali dah ada, aku tengok Abu Bakar dah ada. Sebagaimana yang aku tengok dalam mimpi, begitulah aku tengok apa? Aku tengok mereka tu ada di dalam jagaku. Maknanya dia faham lah.
bahawa isyarat mimpi dia tu dia akan jadi orang yang memeluk Islam, orang yang bersama dengan Rasulullah, orang yang orang yang mendukung ajaran dakwah yang dibawa oleh Rasulullah. Baik. Cuma dalam hadis ni dia nak sebutnya ialah dia nak sebut macam mana Sa'ad bin Abi Waqqas ni punya halangan. Saat dia mula-mula memeluk Islam. Kasih dia pada mak dia tak terhingga lah. Bila mak dia tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ni memeluk Islam, maka mak dia bersumpah. Sebagaimana kisah ma'ruf kan. Mak dia bersumpah tak akan makan, tak akan minum selagi mana engkau tak tinggal agama yang kita sembah selama ni. Tu mak dia bersumpah. Lalu dia jawab, dia kata, sesungguhnya aku ni sangat-sangat kasih pada engkau. Sa'ad bin Abi Waqqas ni memang anak yang berkhidmat pada mak dia. Aku ni memang sangat-sangat kasih pada engkau, pada bonda. Tapi nak banding kasih aku pada engkau dengan kasih aku kepada Allah dan Rasul, yang tu tak ada bandingan. Maknanya dia nak bagi tahu, dia tegas dalam dalam prinsip dia. Kekal dengan Islam ni. Walaupun mak dia berjanji tak akan minum, tak akan makan sehinggalah dia mati. Bahkan akhir sekali dia sebut pada mak dia, kalau katakanlah Allah Ta'ala berikan kepada engkau alfa nafasin. Allah Ta'ala beri kepada engkau 1000 nafas. Dan nafas tu keluar satu demi satu. Supaya aku tinggalkan agama yang ku anuti ini, ketahuilah aku tak akan tinggal agama ni sama sekali. Tu menang dia. Dengan ketegasan dia tu, mak dia tengok, degil ni, maknanya tegah ni dengan pendirian dia. Akhirnya, mak dia makan juga. Makan dan minum juga. Mengalah mak dia ikut muah. Kalau gitu, kau nak duduk dengan Islam juga. Cuma nak sebutnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada masa tu, turun ayat Quran yang mengatakan bahawa sekiranya engkau dipaksa untuk melakukan perbuatan syirik, setelah engkau Islam, kedua orang tua engkau memaksa engkau supaya kembali kepada syirik, maka kata Allah Ta'ala, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan taat pada perkara syirik yang dia suruh engkau buat tu, tapi dari sudut suhbah, dari sudut muasyarah, dari sudut pergaulan, teruskan bergaul dengan mereka di dunia tu dengan cara yang baik. Turun ayat ni menjawab persoalan yang bermain di kepala Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu. Yang kedua, nak berhenti dah. Dia tak boleh berimpun lama ni. Tuan-tuan jangan tengok jam, nak berhenti dah. Tadi pun saya tak nak mari sebenarnya. Tapi dah on saya mari. Tapi kenyataan daripada pejabat menteri, dia kata start esok 17 hingga 26 masjid ataupun surau diminta supaya tidak mengadakan kuliah. 17 hingga 26 kenyataan menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Al-Bakri. So saya tanya, on ke off? Saya nak melompat dah kalah off. On kena mari juga tuan-tuan, sebab janji dah hari tadi nak mari. Lepas tu ada surau yang minggu keempat ke, terus hantar dah, dibatalkan semua. Terbaik saya kata. Terbaik. Saya memang suka tuan-tuan duduk di rumah, tak keluar daripada rumah ni. Baik. Yang kedua, nak berhenti dah. Yang kedua ni kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, aku pernah mengambil pedang yang menakjubkan aku. Pedang ni adalah harta rampasan perang. Lalu aku pun berkata kepada Rasulullah, tengok pedang ni cantik ni, harta rampasan perang kan, peninggalan orang kafir lari daripada medan perang, maka dia ambil. Dia kata lawa pedang ni, so dia kata dia nak, wahai Rasulullah, berikanlah aku pedang ni. Maka turun ayat. Turun ayat, tuan-tuan tengok ayat dia. Tengok macam mana cara Allah Ta'ala layan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang datang bertemu dengan Nabi, seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, berminat dengan pedang, nak ambil pedang tersebut jadi hak milik dia lah. Kalau mu nak bagi, mu bagilah pedang ni padaku. Sebagai apa? Sebagai harta rampasan perang.
Tapi bila mana Allah Ta'ala turun jawab persoalan yang bermain di kepala Sa'ad bin Abi Waqqas, tuan-tuan tengok Allah Ta'ala guna lafaz yas'alunaka 'anil anfal. Allah Ta'ala tak guna yas'aluka 'anil anfal. Patutnya Allah Ta'ala guna yas'aluka. Sebab apa? Yang datang bertanya tu seorang je. Tapi Allah Ta'ala jawab seolah-olah macam ramai datang bertanya kepada Rasulullah. So Allah Ta'ala kata yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada kamu tentang harta rampasan perang. Ada ulama kata penggunaan jamak di sini, penggunaan jamak daripada mufrad. Mufrad ni singular. Seorang yang bertanya, tiba-tiba Allah Ta'ala guna jamak plural. Kenapa? Kata ulama, ada ulama kata sini nak menunjukkan kedudukan Sa'ad bin Abi Waqqas yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menggunakan dengan perkataan plural menjawab persoalan yang ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. Nak baca dah. Sesungguhnya ketiga, sesungguhnya aku telah sakit, maka Rasulullah telah mengunjungiku. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku nak membahagikan hartaku. Apa aku boleh berwasiat dengan memberikan separuhnya? Baginda menjawab, tidak. Lalu aku berkata, sepertiganya. Lalu baginda diam. Lalu sepertiga dibolehkan setelah itu. Ini tuan-tuan boleh tengok Nabi menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad dia sakit. Maknanya Sa'ad bin Abi Waqqas ni ada tempat di hati Rasulullah. Sebab sebagian ulama kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni adalah anak beranak Nabi juga sebelah mak dia. Sebelah Aminah. Sebelah Aminah binti Wahab. Sebelah sana, maknanya sepupu gitulah lebih kurang, tapi belah mak dia bukan belah ayah dia. Keempat, sesungguhnya aku pernah meminum khamar bersama segolongan kaum Ansar. Lalu salah seorang daripada mereka memukul hidungku ketika di Lahyil Jamal. Lahyil Jamal, dalam hadis tersebut perkataan Lahyil Jamal. Fadaraba rajulun minhum anfi bilahyi jamalin. Bilahyi jamalin. Dalam hadis ni diterjemah, dalam terjemahan dia ni ketika di Lahyi Jamal. Maknanya tuan-tuan boleh faham Lahyi Jamal ni nama tempat. Ketika dia berada di Lahyi Jamal, pada masa tu dia minum arak, dia dipukul di hidung. Ketika dia berada di Lahyi Jamal. Satu lagi tafsiran ulama mengatakan bahawa Lahyi Jamal ni bukan tempat, tapi yang memukul dia tu menggunakan rahang unta. Rahang unta yang kering kan. Bila dia kering tinggal tengkorak je, dia ambil rahang tu dia pukul. Kena hidung aku, luka. Luka lah hidung dia. Masa tu sebelum turun ayat pengharaman arak. Sebab peristiwa tu Allah Ta'ala turunkan pengharaman arak. Lalu aku menemui Nabi, setelah itu Allah Ta'ala telah menurunkan ayat mengenai pengharaman minum khamar. Itu 3-4 kes yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan tengok bagaimana Allah Ta'ala melayani seorang sahabat yang mulia ni. Allah Ta'ala turunkan jawapan melalui apa yang berlaku kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, habis dulu situ. Akan datang hadis yang ke-25, masih dalam bab yang sama. Bab yang berkenaan dengan buat baik kepada mak ayah yang musyrik. Hadis 25. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.